Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung tajuk kita nombor nisbah. Okay, dalam tajuk pecahan positif dan pecahan negatif. Okay, untuk hari ini kita akan membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Okay, sebenarnya apa yang kita dah belajar dalam integer, kita akan apply juga di dalam pecahan. Benda yang sama. Okay. Tambah, contoh, penambahan dan penolakan. Okay. Kalau ada tambah berjumpa dengan nombor negatif, so kamu perlu tukarkan dia jadi satu operasi je lah. Okay? Kalau tambah berjumpa dengan positif, nombor yang positif, so dia akan jadi positif. Negatif berjumpa dengan nombor negatif, dia akan jadi positif. Okay. Tolak berjumpa dengan nombor positif, dia akan jadi negatif. Ini untuk tambah dan tolak. Okay, kalau dia pecahan pun samalah. Kalau ada 1/2 tambah dengan negatif 1/2, so kamu kena tukarkan lah supaya dia jadi 1. Begitu juga dengan darab dan bahagi. Nombor positif didarabkan dengan nombor positif, jawapan akhir ialah nombor positif. Okay. Nombor negatif darabkan dengan nombor negatif, dia akan jadi positif. Okay, so positif darabkan dengan nombor negatif, dia akan jadi nombor negatif. Okay, begitu juga negatif darab dengan positif, dia akan jadi nombor negatif. Okay, so benda ni memang kamu kena ingatlah sampai bila-bila. Sama juga dengan ini. Okay, kalau ada operasi yang berjumpa dengan nombor negatif, so kamu kena tahulah apa yang perlu kamu lakukan. Okey, seterusnya kita lihat contoh-contoh pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi pecahan positif dan pecahan negatif. Untuk pecahan kita terus sahaja buat gabungan. Okey, kita terus gabungkan sahaja. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Macam ni kita dah gabungkan operasi lah. Darab, tolak dan ada kurungan. Jadi bila ada gabungan operasi, pastikan kamu melakukan pengiraan mengikut tertib. So kalau sini ada 1/2/3 darab 2/5 tolak 5/6. So kamu perlu lakukan ikut BODMAS. Kena ingatlah BODMAS tu. Bracket dulu. So kamu kena selesaikan benda yang di dalam bracket. Kita lihat penyelesaian dia. Kalau benda yang di dalam bracket itu, operasinya ialah tolak, pecahan. Bila melibatkan operasi tolak dan tambah pecahan, kamu perlu tolak dan tambah pecahan perlu buat apa? Samakan dia punya penyebut. Perlu samakan penyebut. Kalau tolak dan tambah pecahan. Samakan penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? So, kalau 5 darab 6, 5 dan 6 penyebutnya, kamu perlulah 5 darab 6. Yang terhampir hanya boleh dapat 5 darab 6 dan 6 darab 5. Darabkan dengan 6. Macam tu kan? Kamu dah belajar. So kamu buat yang di sebelah kanan ni dulu kan, yang kita buat dalam kurungan. So nombor yang di depan ini, lagi satu dia nombor bercampur. Bila nombor bercampur, pecahan kamu tukarkanlah kepada pecahan tak wajar. Kedudukan jangan diubah. Ini jangan pergi dekat kawasan 5/3, jangan. Kekalkan di kedudukan dia di belakang. Walaupun kamu buat dia dahulu, kekalkan di kedudukan dia. So kamu boleh
dah samakan penyebut. So, inilah. Okey. Yang nombor bercampur dah tukar kepada pecahan tak wajar. Okey. So, seterusnya, bolehlah lakukan pengiraan yang di dalam kurungan. 12 tolak 25 negatif 13. Okey, sebab tu penggunaan kalkulator, walaupun kamu dibenarkan menggunakan kalkulator, tetapi kamu perlu menunjukkan pengiraan macam ni lah. Okey, perlu tunjukkan pengiraan. Okey, so kita boleh dah kira sebenarnya dah tekan kalkulator, kamu boleh terus dapat jawapan negatif 13 per 30. Tetapi perlu ditunjukkan pengiraan. Okey, untuk menunjukkan penguasaan kamu dalam matematik. Okey, so kalau jawapan dia dapat negatif, so nombor negatif biasanya kita letak dalam kurungan. Okey, yang ini kalau yang hafal sifir cepat, kalau darab pecahan kamu boleh potong. Potong ni maksudnya sebenarnya kamu melakukan operasi bahagilah. Okey, potong nilai nombor yang atas di bawah, bahagikan dengan nombor yang ada dalam sifir lah. 5 dengan 30 ni ada dalam sifir 5. So, bahagikan dengan 5 lah. Macam tu, 5 bagi 5, 1. 30 bagi 5, 6. Okey, kalau 3 dengan 13 tak boleh potong. So, dah tak ada apa yang perlu dibuat. So, darabkanlah. Baru kamu darabkan secara kiri ke kanan. 1 darab 13, negatif 3. 1 darab negatif 13 ialah negatif 13. Okey, 3 darab 6 ialah 18. Okey. So, negatif ni kedudukan dia tidak boleh berada di sebelah bawah. Tak boleh. Okey, jangan kamu tulis nanti jawapan akhir 13 per negatif 18. Ini tak boleh. Okey, belum selesai. Negatif kedudukan dia sama ada negatif 13 per 18. Okey, ataupun seperti ini di tengah. Okey. So, itu ialah pengiraan gabungan operasi. So, kita lihat contoh yang kedua. Saya ada contoh yang kedua. Okay, 5/8 tambah 1/3 bahagi negatif 5/6. So, penyelesaian dia, okay, asal ada nombor bercampur, tukarkan jadi pecahan tak wajar nanti. Okay, yang ini kita tukarkan jadi pecahan tak wajar. Ingat, dalam pecahan bahagi ini kita akan tukarkan kepada darab. Okay, bila dah tukar bahagi kepada darab, automatik orang yang di sebelah kanan bahagi itu perlu ditukarkan ke kedudukannya. Yang di sebelah kanan bukan yang sebelah kiri. Okay, yang di sebelah kiri ni kita cuma tukarkan dia kepada pecahan tak wajar. Okay, so negatif 6/5. Okay, bila dah operasi darab, kamu boleh lakukan bahagi macam biasalah. 6 dengan 3 ni kita boleh potong gunakan sifir 3. Okay, so kita boleh buat darab macam biasa. Okay, jawapan dia ialah 5/8 tambah negatif 8/5. Okay, kenapa negatif? Sebab positif darab negatif, jawapan dia ialah negatif. Okay, 4 darab 2 ialah 8. 1 darab 5 ialah 5. Okay, dah sudah tu, ingat balik, kita perlu tukarkan dia kepada tambah jumpa negatif, kita akan tukar jadi negatif. Okay, tolak sajalah. Tambah, kita tak nak complicated macam mana pengiraannya. Tolak. So, tambah tolak, kita akan dapat tolak. Okay, kemudian bila nak melakukan operasi tolak ni, penyebut mesti sama. Sebab tu disamakan penyebut. Okay, disamakan penyebut. Kemudian baru kamu
Okey, so untuk hari ini sampai di sini sahaja PDPI kita. So, murid boleh cuba melaksanakan pengiraan melibatkan gabungan operasi pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, jika ada masalah, boleh berhubung dengan cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.